أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا. اللهم ya Allah, lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana, dan permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Rabbi zidna ilma. Allahumma ya Allah, tambahilah kepada kami ilmu pengetahuan. Warzuqna fahma, dan kurniakan kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita akan memulakan pembacaan kitab yang dinamakan Tuhfatur Raghibin, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, antara ulama-ulama yang masyhur di tanah Jawi kita, berasal daripada Banjarmasin. Al-Banjari itu keturunan Banjar, dipanggil Al-Banjari, samalah Syekh Nuruddin Al-Banjari. Kalau orang Jawa dipanggil Jawi, kalau orang Kelantan, Kelantani, kalau orang Perak, orang Arab panggil Al-Beraki. Dia tak boleh firak. Firak tu pemecah belah dia panggil. Dia baca dengan ba, berak. Jadi minta maaf lah orang Perak ya. Kalau Johor kita panggil Al-Johori. Kalau orang Malaysia Al-Malizi. Itu nisbah kepada tempat lahirnya ataupun keturunan bangsanya. Jadi Syekh Arsyad ini masyhur dengan satu kitab fiqh namanya Sabilul Muhtadin, yang membicarakan tentang fiqh di dalam mazhab Syafi'i, antara ulama yang masyhur di Banjarmasin, Kalimantan itu. Dan kitab ini membicarakan tentang hakikat iman, akidah yang benar, akidah yang sesat, murtad, dosa besar dan taubat, dan mengikut ajaran aliran ahli sunnah wal jamaah, supaya kita ini teguh di atas i'tiqad ahli sunnah bersama dengan sunnah Rasul wal jamaah, dan jamaah yang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerana mutaakhir ini banyak ajaran-ajaran sesat. Cuma kalau dulu kita panggil golongan Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, hari ini dengan istilah-istilah yang moden, liberal, plural,
tapi pahaman i'tiqadnya sama, jalannya sama. Cuma hari ini tukar nama. Kalau dulu dipanggil sebagai golongan mereka yang menolak Rasul, hari ini dipanggil anti hadis. Mereka menggelarkan mereka jamaah Quran, nak ikut Quran saja, tapi samalah i'tiqad itu sesat lagi menyesatkan. Baik, kita mulakan bicara kitab ini pada muka surat yang kedua, itu sebagai muqaddimah bagi kitab ini, Tuhfatur Raghibin oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala. Qala musannif rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Pengarang kitab ini memulakan kitabnya dengan Bismillah kerana mengamalkan sunnah Nabi, beberapa hadis Nabi SAW, antaranya sabda Nabi, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kullu amrin, tiap-tiap perkara, tiap-tiap amalan yang baik, kalau tak mulakan dengan bismillah, maka amal itu terputus, ay qalilul barakah, kurang berkat. Maka itulah kita dianjurkan memula kerja-kerja baik dengan bismillah, minta tolong kepada Allah. Bismillah itu sendiri membawa maksud asta'inu billah alladhi huwa ar-rahmanur rahim. Aku minta pertolongan kepada Allah, dialah Allah ar-Rahman, dialah Allah ar-Rahim. Itu sebab ba itu dengan ba isti'anah, ba dengan maksud saya minta tolong. Jadi seolah-olahnya pengarang kitab ini memulakan tulisan karangannya dengan maksud, ya Allah, aku mohon pertolonganmu padamu ya Allah, untuk mengarang kitab ini, tolonglah daku. Batu kita pun sunat mulakan kerja dengan bismillah. Bismillah, nak makan bismillah, nak minum bismillah, bersama isteri pun bismillah, bismillah. Tapi ingat, kerja-kerja yang baik saja. Minta Allah tolong kita mudahkan urusan, kerana Allah itu Ar-Rahman, Allah itulah Ar-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Batu kita disunatkan tiap-tiap kerja yang baik. Namun demikian, ada ketikanya bismillah ini wajib kita baca, ada ketika sunat, ada ketika makruh, dan ada ketika haram bismillah pun ada. Bukan setiap masa boleh bismillah. Ada ketikanya haram, walaupun minum sunat bismillah, tetapi nak minum arak jangan bismillah. Nanti minum arak pun bismillah. Pasal apa? Minta jauh syaitan. Yang diminum tu air kencing syaitan tu. Itu haram. Haram minum arak, haram dipanggil istihza, mempermain-mainkan nama Allah yang mulia. Memanglah kita disuruh minta tolong pada Allah. Ni nak buka botol ni susah, bismillah, aku minta tolong padamu ya Allah. Mudah dibuka botol ni dengan izin pertolongan Allah. Tapi jangan pula nak korek tabung masjid pun bismillah. Dah ustaz mengajar, dia kata bismillah, minta tolong Allah. Payah sangat nak buka tabung masjid, curi itu bismillah juga dia. Itu yang cerita kadang-kadang perempuan ni pun ada juga yang beriman rupanya tu. Dia ceritanya zaman dulu, orang tua kita ni kalau simpan duit letak bawah Quran. Jadi perempuan ni dia tengok beg duit tepi Quran, tak ada duit, dia nampak di beg Quran. Kata kawan dia, kenapa tak angkat Quran tu? Wuduk tak ada, dia kata. Wuduk tak ada. Bagus juga perempuan. Wuduk tak ada, beriman juga ada rupanya. Kenapa tak ada wuduk? Haram, dia kata. Dia mencuri itu. Itu namanya manusia kita ni, dia faham. Dia faham sekerat, dia lupa sekerat. Dia tahu sentuh Quran haram, tapi dia lupa mencuri pun haram juga ya. Macam itulah orang bismillah ni. Bukan semua keadaan boleh. Ada ketikanya haram bismillah. Orang berzina haram bismillah. Buat benda haram itu hukumnya haram. Dan juga melakukan perkara yang makruh pun haram kita bismillah. Kan itulah orang yang buat benda-benda yang makruh, tidak dianjurkan membaca bismillah. Apa yang makruhnya tak?
Ambillah contoh-contoh yang makruh. Batu kita tak disuruh bismillah, nak makan bismillah, nak minum bismillah. Isap okok, bismillahirrahmanirrahim. Tak ada, tak guna orang buat. Kalau buat tu menyalahi syarak namanya tu. Taib, itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau nak syarahkan bismillah ni 7 hari 7 malam pun tak habis bismillah. Cuma mengapa bismillah? Kerana ba di awal-awal itu, bi itu bermakna asta'inu billah, aku minta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namamu ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahilladzi hafiza imanal mu'minin bi faidi bahri taufiqihi wa mahdil ifdal. Setelah memulakan dengan bismillah, Syekh Arsyad mulakan pula dengan alhamdulillah, segala puji tertentu bagi Allah. Kerana juga mengamalkan sabda Nabi, kullu amrin dzibalin, tiap-tiap benda yang baik kalau tak mulakan dengan bismillah. Dalam satu riwayat, kalau tak mulakan dengan alhamdulillah pun kurang berkat, terputus keberkatan kita. Maka itu kita nak mulakan satu amal, mulakanlah dengan bismillah, mulakan dengan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau tidak bismillah, alhamdulillah. Sebab ada ketikanya amal-amal ini sunat mula bismillah, ada ketika amal ni sunat mula dengan alhamdulillah, tak sunat dengan bismillah. Contohnya apa? Walaupun kerja tu baik, tak sunat mula dengan bismillah. Contohnya azan. Azan tak disunatkan mula bismillah. Azan tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Tak payah, makruh. Kerana tak dianjurkan begitu. Nak qomat pun begitu juga. Apalagi kita nak mulakan sembahyang, kita tak dianjurkan bismillah. Kerana sembahyang tu dimulakan dengan takbir dan niat. Usalli tak apa, jangan bismillahirrahmanirrahim. Usalli tak perlu. Nak baca tahiyat pun, saya pernah dengar orang baca tahiyat bismillahirrahmanirrahim, at-tahiyat. Kejut kita, mazhab mana dia ni? Mazhab baru, tahiyat baca bismillah dulu. Dia ada benda yang kita tak sunat bismillah, walaupun kerja tu kerja baik. Apa je lagi? Nak beri salam, beri salam je lah, tak payah bismillah. Assalamualaikum, tak payah. Sebab tu orang naik khutbah tak dimulakan dengan bismillah, dia mula dengan assalam. Duduk, Bilal qamat, kemudian imam diri, imam mula dengan apa? Alhamdulillah. Tak mula dengan bismillah. Kerana ada kerja-kerja, amal-amal yang disuruh kita mula dengan alhamdulillah. Sama juga kita berceramah, kuliah, nak bagi talk atau speech, ucapan-ucapan dalam rapat umum ataupun perhimpunan, kita mula dengan assalamualaikum, kemudian dengan alhamdulillah. Dengan alhamdulillah, sama macam khutbah Jumaat juga itu. Baik, alhamdulillah makna segala puji. Mengapa kita sebut segala puji? Kerana pujian ini ada 4 macam. Sebab tu segala tu kan seluruh puji hanya bagi Allah, tertentu milik Allah aja puji. Kerana ada ketikanya kita ni memuji Allah. Kita puji Allah, Allah yang menjadikan alam, Allahul ladzi nurus samawati wal ard, alhamdulillahilladzi khalaqas sab'a samawat. Kita puji Allah. Jadi itu puji yang pertama, puji makhluk bagi Allah. Kita puji Allah, maha suci Allah, hebatnya Allah. Itu kita puji Allah Ta'ala, memang Allah yang layak dipuji. Itu puji pertama, puji makhluk bagi Allah. Puji yang kedua, puji Allah bagi dirinya. Kalau ikutkan yang pertama, puji Allah bagi zatnya, Allah puji dirinya. Dalam Quran Allah memuji Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Allah lah yang telah menjadikan 7 petal langit, 7 petal bumi. Allah puji siapa? Allah puji dirinya sendiri. Itu memang hak Allah untuk puji dirinya yang maha agung. Puji yang pertama, puji Allah bagi zatnya, bagi dirinya. Yang kedua, puji Allah bagi makhluk. Allah puji orang beriman, Allah puji orang yang bangun pagi-pagi ni, Allah puji orang yang menghidupkan rumahnya, masjidnya, Allah puji orang yang berzikir, Allah puji. Itu puji Allah bagi makhluk.
Walaupun Allah puji makhluk, yang menjadikan makhluk tu siapa? Allah juga. Jadi Allah puji makhluknya, pujian itu tetap kembali kepada Allah yang mencipta dan menjadikan. Itu puji yang kedua, puji Allah bagi makhluk. Yang ketiga, puji makhluk bagi Allah. Kita puji Allah. Apa khabar Haji? Alhamdulillah, kita puji Allah. Kita tengok langit, kita puji Allah. Tengok bumi yang cantik, kita puji Allah. Hebatnya Allah menjadikan alam ini. Itu puji Allah bagi puji makhluk bagi Allah yang menjadikan. Jadi bila kita puji Allah, pujian itu kembali pada Allah. Sudah 3 puji dah. Allah puji dirinya, Allah puji makhluknya, Allah makhluk puji Tuhannya, Allah. Yang keempat, puji makhluk sesama makhluk. Tengok orang cantik, kita puji. Tengok orang pandai, kita puji. Tengok orang kaya, kita puji. Tengok orang yang mendapat nikmat, kita puji. Kita jangan lupa yang menjadikan dia cantik siapa? Allah juga. Yang menjadikan dia kaya siapa? Allah juga. Yang menjadikan dia pandai? Allah. Kalau Allah tak jadikan dia cantik, buatlah macam mana pun tak cantik. Betul? Semua Allah yang bagi kita ni. Tuan-tuan ya. Lepas tu bila tengok orang cantik, pujilah Allah. Sebab Allah dah takdirkan manusia ni memang dia cantik. Tapi kalau Allah takdirkan tak cantik, buatlah macam mana pun tetap tak cantik. Contoh apa dia tuan-tuan? Allah takdirkan memang tak cantik, make up lah macam mana pun. Contohnya kambing tuan-tuan nak buat korban tu. Lembu tuan-tuan nak buat korban tu, tuan-tuan make up kan sekali tengok. Boboh gincu. Boboh gincu, boboh eyeshadow, lentikkan biji mata, boboh tepek, klik-klik apa, lilat eyeshadow tu. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan pingsan. Tu menunjukkan buatlah macam mana pun, pakaikan dia baju ke, seluar ke, Allah buruk rupa dia. Sekali kambing tu sengih, mau kita koma 3 hari ya. Sebab Allah takdirkan buatlah macam mana pun, tak jadi apa. Tapi manusia ni boboh sikit, bedak. Oh cantik, comelot. Sebab tu tuan-tuan tengok saya dalam televisyen tu kadang lain. Sebab kita orang itu baru touch up, belum make up tu. Kalau make up jadi sajat itu gitu. Baru touch up itu. Kalau make up mau jadi yang lain maknya. Allah Rabbi dah sikit dia touch up tu. Nampak putih melepak, kat luar hitam legam. Allah Akbar tu kerana Allah mengizinkan. Samalah manusia. Pandai manusia ni Allah yang bagi. Kalau Allah tak bagi pandai, jadilah macam lembu tu. Jadilah macam keldai. Allah Ta'ala keldai itu, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, keldai itu pikul kitab. Tapi tak alim-alim pun keldai itu. Kama salil himar yahmilu asfara. Kerana Allah takdirkan memang keldai itu, buatlah macam mana pun, dia tetap takkan pandai. Maka itulah bila kita puji makhluk, makhluk puji sama makhluk, ingat kita kembalikan pujian kepada siapa? Allah. Maka jadilah 4 puji ini. Dia panggil puji Khalik bagi Khalik. Allah Ta'ala yang mencipta, memuji Allah yang mencipta. Yang kedua puji Khalik bagi makhluk. Allah yang mencipta, Allah yang mencipta, memuji segala ciptaan-ciptaannya. Yang tiga puji makhluk bagi Khalik. Makhluk yang dicipta memuji Tuhan yang menciptanya. Yang keempat puji makhluk bagi makhluk. Kita puji sama-sama, kita jangan lupa kembalikan puji itu pada Allah. Maka jadilah segala puji itu, siapa yang layak terimanya? Allah. Itulah makna Alhamdulillah. Segala puji itu hanya bagi Allah. Itu maksud segala. Kerana puji ni ada 4 macam. Batu bila tuan-tuan sihat, jangan lupa kembalikan puji pada Allah. Kerana kalau Allah tak bagi kita sihat, kita takkan sihat. Kalau Allah tak bagi kita kaya, kita takkan kaya. Kalau Allah tak bagi kita pandai, kita takkan pandai. Semua dengan kurniaan Allah. Maka itulah banyak-banyaklah menyebut Alhamdulillah. Segala puji hanyalah bagi Allah. Tu maksud segala puji tertentu bagi Allah. Inilah ubat nak buang sifat sombong. Manusia jadi sombong sebab bila orang puji, dia simpan di hati, absorb. Tu jadi sombong, takabur. Kita kalau orang puji jangan simpan di hati, kembalikan puji pada Allah.
Bila orang puji kita, kita simpan di hati, dia akan jadi penyakit hati. Cantik nampak, tengok orang penyakit lah tu sikit hari lagi tu. Pandai nampak, tengok orang lah. Tengok anak siapa. Kaya nampak, see the leg first. Tengok kaki dia tu. Tu tengok kaki, tengok seronok cerita tu. Dia cerita tengok kaki ni, kisah orang sombong-sombong. Tengok kaki lah. Tengok kaki lah kan. Ada satu cerita tu, tengok kaki ni, cerita bulan Ramadan. Dia punya samsing tengok kaki. Ni makan siang Ramadan ni. Samsing sungguh. Orang kampung tegur, tengok kaki lah kata. Satu hari tu pejabat agama serbu, tengah makan ramai. Orang lain lari, dia tak lari. Kata orang pejabat agama, awak ni samsing, orang lain lari, awak lari. Dia kata apa? Tengok kaki lah. Tengok kaki, pejabat agama pun angkut. Tengok betul, kudung punya. Patut dia tak lari. Orang lain lari, dia tak lari. Punya dia kudung. Patut tu saya tengok kaki. Sebab tu kalau kita tengok kaki tu, tuan-tuan tengok dulu kaki dia. Takut tak ada. Rupanya dia tak ada kaki. Orang lain dah lari, dia tak lari. Ingatkan dia samsing sangat. Rupanya memang tengok kaki dia betul tak ada. Tu cerita orang sombong. Batu kita ni jangan simpan, jangan absorb di hati. Jadi hari ni banyak orang kita ni jadi penyakit hati, takabur, macam iblis syaitan, kerana menyimpan segala puji di hati. Batu kita ni kalau orang puji, kembalikan puji pada Allah. Hebat nampak? Allah yang beri. Sebab kalau Allah tarik, habis hebat kita tu. Allah yang bagi, tuan-tuan. Hebat mana pun manusia, Allah yang bagi. Fir'aun tu hebat, dia rasa dia hebat. Sekali Allah cabut Fir'aun punya hebat, habis Fir'aun tu tenggelam dalam laut tu. Siapa dia? Namrud. Namrud tu hebat, dia rasa dia raja besar lawan Nabi Ibrahim. Sekali Allah cabut hebat dia, dikatakan nyamuk masuk dalam telinga Namrud, dihentaknya kepala di dinding. Mana hebat dia tu? Hilang kehebatan dia tu. Baik. Jadi kita lihat ini dimulakan dengan alhamdulillah. Dan saya takkan baca satu persatu sini kerana kita nak masuk dalam bab ini. Cuma ringkasnya saya akan baca wa nawwarahu bi anwari ittiba' awamirihi wa jitinabi nawahih wa islahil a'mal. Pengarang kitab ini Syekh Muhammad Arsyad Banjari menyebutkan, moga-moga dengan pujian bagi Allah Ta'ala itu memelihara iman sekalian mereka yang beriman dengan limpah lautan taufiknya dan semata-mata kurniaannya, dan ia jua yang menerangi iman mereka itu dengan cahaya mengikut segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya dan memperbaikkan segala amalan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anam wa alihi wa ashabihi sadatil kiram. Dan selawat rahmat Allah wassalam dan salamnya ke atas Nabi kita Muhammad, penghulu segala makhluk, dan ke atas sekalian keluarganya dan sahabatnya, para penghulu yang amat mulia. Setelah dimulakan dengan puji Allah, dimulakan dengan selawat dan salam, kerana inilah adab kita di dalam memulakan ucapan. Jangan lupa puji Allah, jangan lupa selawat dan salam atas baginda Rasul. Demikian juga dalam berdoa. Amma ba'du, falamma kana li sinil hijrati an-nabawiyyati ala sahibiha afdalus salah wa azkat tahiyyah 88 wa 100 wa alfun. Adapun seterusnya, maka tatkala pada tahun 1188 hijrah Nabi, sekarang 1422, maknanya sudah berapa tahun? 1188, sudah hampir ratusan tahun kitab ini. Atas yang ampunya itu setinggi-tinggi rahmat dan setulus sanjungan. Baik. Di bawah tu Syekh Arsyad hanya nak sebut kitab ini beliau karang kerana permintaan daripada sahabat-sahabatnya yang dikarang selesai karangannya pada tahun 1188 Hijrah. Dan pada muka surat yang keempat, kata beliau, kitab ini saya namakan Tuhfatur Raghibin fi Bayan Haqiqati Imanil Mu'minin wa ma yufsiduhu min riddatil murtadin. Dan saya namakan kitab ini, dia kata, Tuhfatur Raghibin,
pada menyatakan iman orang-orang mukmin dan barang yang membinasakannya daripada riddah. Riddah ni murtad, orang-orang yang murtad. Rajian minallah, ini semuanya ulasan beliau, dan kitab ini kata beliau terbahagi pada 3 bahagian, 3 fasal. Fasal yang pertama bincang hakikat iman. Fasal yang kedua membincangkan tentang perkara yang membatalkan, membinasakan iman. Dan fasal yang ketiga membincangkan tentang beberapa pahaman-pahaman i'tiqad yang sesat dan perkara yang boleh membatalkan akidah itu. Baik. Saya nak masuk pada fasal yang pertama pagi ini, muka surat yang ke-6. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain, kata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah. Al-faslul awwalu, fasal yang pertama, fi haqiqatil iman, membincangkan tentang hakikat iman. Kita sebut orang beriman, dia ini Islam, dia ni mukmin. Apakah itu Muslim? Apa itu mukmin? Apa itu munafiqin? Apa itu musyrikin, kafirin? Ini semua biar kita jelas, ya. Sebab kadang-kadang bila tersasul ni kan tersilap. Saya pernah sekali itu ada satu orang berceramah, entah macam mana dia sebut, sepatutnya dia sebut sebagaimana kata para mufassirin. Mufassirin tu maknanya ulama tafsir. Dia sebut sebagaimana kata mufasikin. Terkejut saya. Mufasikin tu orang fasik. Orang fasik ni orang buat dosa. Mufassirin ulama tafsir. Jadi dia salah sebut. Bila salah sebut tu maknanya jadi berubah. Jadi kita ni pun kena faham juga, sebut biar jelas. Bila sebut iman, apa itu iman? Fa'lam ayyuhat talib, ayyuhat tulab, kata Syekh Marbawi, kata Syekh Muhammad Arsyad Banjari, fa'lam, ketahuilah. Biasa ulama-ulama dulu kalau mula kitab dengan kalimah fa'lam, bila sebut fa'lam ini menyeru supaya ambil maklum, ambil tahu, dan mereka mengambil kaedah dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam hadis Nabi, Rasulullah menyebutkan fa'lam annahu, Nabi suruh fa'lam, ambil tahu, sesungguhnya la ilaha illallah. Batu dia fa'lam annahu la ilaha illallah. Begitulah dimulakan benda yang mustahak dengan fa'lam, maknanya ketahuilah, ambil tahulah, ambil cakna, kata orang lagi ni, ambil maklum. Wahai penuntut, wahai talib, penuntut ilmu. Jadi kita ni semua penuntut ilmu, walaupun muda ataupun tua. Dan niatkan kita ni menuntut ilmu, kerana orang yang datang menuntut ilmu, Nabi bersabda, setiap langkahnya ikan-ikan, makhluk-makhluk di air berdoa untuk penuntut ilmu. Makhluk di darat, burung-burung yang ada, tengok tuan-tuan nak pergi tuntut ilmu pagi-pagi ni, mendoakan kita. Batu walaupun kita ini menuntut, dipanggil sudah berusia ke muda ke, niat kita menuntut ilmu. Dan Rasulullah bersabda, orang yang keluar menuntut ilmu, kalau mati dan syahid dia. Cuma dipanggil syahid dunia, syahid akhirat, syahid akhirat. Syahid paling tinggi, syahid dunia akhirat. Setidak-tidaknya kita syahid akhirat. Ini siapa yang keluar menuntut ilmu, walaupun di surau masjid, niat kita tu mustahak tuntut ilmu. Sebab tu nak tuntut ilmu ni kena ada kitab. Ada kitab. Jadi alhamdulillah surau tuan-tuan ni bekalkan kitab. Cuma kitab tu saya tak tahu bawa balik ke simpan sini, tapi saya lebih suka simpan sini. Sebab kalau bawa balik nanti minggu depan tuan dia bawa datang, kitab dia tak datang. Dia simpan sinilah. Senang kan tak? Jadi simpan sini, tuan dia datang, kitab tu ada kat sini dah. Kalau tuan tak datang pun tak apa, kitab dia mewakili tuan dia. Sekianlah sajalah. Setidak-tidaknya dah ada kitab kita ni. Niat kita tuntut ilmu, tuan-tuan. Sebab orang tuntut ilmu ni, bila dia mati syahid dia.
Sebab tu cerita budak-budak tahfizul Quran yang ketika tanah runtuh di Langat tu kan, Hulu Langat. Kan budak-budak tu kan semua penuntut ilmu tu meninggal sebahagiannya tu tanah runtuh. Orang kata kesian, kecil-kecil dah mati. Kesian pasal apa? Mereka tu mati dalam keadaan syahid, kita belum tentu lagi. Kita kesian kat dia, mati kecil. Dia tengok kita kesian, tua-tua tak mati lagi, dia kata. Dia kesian kita pula tu. Jadi oleh demikian kesiankan diri kita je lah. Nak niat kita tuntut ilmu Allah Rabbi. Itu sebab bagi talib, tulab. Bahawasanya hakikat iman pada lughah. Apa makna iman? Pada lughah, lughah ni pada bahasa. Iaitu tasdiq, membenarkan sesuatu. Sama ada yang dibenarkan itu Nabi atau lainnya, dia membenarkan. Kadang-kadang dalam perkara-perkara yang songsang pun dia kata betul. Itu namanya dia beriman dengan perkara yang salah. Ada juga iman, tapi imannya terhadap perkara maksiat. Macam hari ni orang-orang yang mengikut ajaran pagan, anamisma. Anamisma ni penyembah-penyembah alam. Mereka percaya, mereka beriktikad bahawa yang memberi mereka kuasa adalah pokok tu yang bagi mereka kuasa, sampai mereka sudah ada satu iman tasdik di hati dia. Ini yang kita nak betulkan. Ada orang percaya berhala-berhala itulah yang memberi dia rezeki. Sebab tu dia punya berhala tu ada tangan banyak. Ini tangan rezeki, ini tangan ni, ini tangan ni. Kita tengok apa tangan pun kau tahu ya. Tapi dia sudah ada tasdik. Dia benarkan. Jadi iman dia tu iman yang silap itu. Itu dipanggil tasdik pada bahasanya. Pada bahasa sama ada pada Nabi ataupun lain-lainnya. Jadi mereka ni kadang-kadang iman dia itu, tasdik dia tu silap. Jadi kita ni nak betul-betul iman kepada Allah. Sebab tu dia suruh kita beriman pada 6 perkara. 6 perkara ni kita kena beriman. Baik, itu pada bahasa. Adapun hakikat iman pada syarak. Pada syarak inilah yang kita nak bincangkan di sudut syariat agama yang benar. Ya, kalau bahasa ni, bahasalah. Bahasa ni maknanya penggunaan biasa. Itu maksudnya lughatan. Dia orang Arab ni tuan-tuan, kalau cakap sesuatu istilah, dia ada 2 makna. Satu istilah pada bahasa, satu istilah pada syarak. Contoh, syarikat. Syirik pada bahasa maknanya kongsi. Sebab itu bila orang buka syarikat, kongsi modal, kongsi tenaga, dia panggil syarikah, berkongsi. Itu syiriklah, syarik dipanggil. Tapi pada istilah syarak yang kita maksudkan syirik ialah orang yang mengkongsikan Allah dengan sesuatu. Selain Allah menghidupkan, dia kata ada benda lain yang menghidupkan juga. Selain Allah itu kita sembah, duit pun mereka sembah. Itu namanya syirik, mengkongsikan Allah di sudut penyembahan. Ada orang percaya Allah Tuhan. Kawan saya duduk kerja dengan syarikat Jepun. Dia kata Jepun ni, dia kata di segi taat, di segi setia, di segi loyalty dia bagus. Tapi satu je dia problem. Saya pernah tanya Jepun ni, engkau Tuhan kau siapa? Dia kata Tuhan aku ini. Duit Tuhan dia. Duitlah yang membahagiakan, duitlah yang bagi kita hidup. Nampak atau? Itu namanya syirik pada syarak. Pada bahasa syirik ni, dia hanya kita berkongsi, itu syirik. Sama juga dengan ustaz. Ustaz pada bahasa adalah encik. Tapi pada istilah ustaz ni orang mengajar agama kan, ustaz. Sebab itu kalau tuan-tuan bagi negara Arab, kalau orang jual buah-buahan tepi jalan tu, kami panggil ustaz. Ustaz, sekilo. Ustaz je. Kita kalau jual buah tepi jalan panggil ustaz, rasa hebat. Saya bukan ustaz, saya baru nak start, dia kata. Ustaz ni pada bahasa adalah encik. Jadi akak-akak belakang ustazah lah tu. Sebab dipanggil itu pada bahasa penggunaan harian, itu bahasa penggunaan. Sama juga dengan syekh. Syekh pada bahasa penggunaan harian adalah orang yang man fawqa arba'in. Orang yang usianya 40 tahun ke atas, orang Arab panggil syekh. Syekh. Orang tua ni panggil syekh. Itu pada bahasa.
Sebab tu kita kadang-kadang jumpa dengan kawan yang dah 40. Syekh, macam Syekh. Betul tu. Tetapi pada istilah Syekh ini orang alim, tok guru. Itu Syekh pada istilah. Itu bahasa. Muallim pada pemakaian biasa ialah orang yang tahu selok belok, orang alim. Tapi pada istilah orang muallim ni orang alim. Itu pada istilah bahasa Arab. Tapi pada penggunaan harian orang Arab, siapa-siapa yang mahir sesuatu bidang, kita panggil dia muallim. Itu pada bahasa. Saya nak sebut apa beza bahasa dan istilah. Maka itu driver taksi, dia tahu semua ceruk-ceruk jalan. Kami panggil di negara Arab driver taksi tu, ya muallim, aku nak pergi ni. Sebab dia tahu semua jalan. Sebab tu dia alim. Tapi dia alim bab jalan raya je lah. Kita panggil muallim. Tapi di sini muallim, tok guru, ulama' kita panggil muallim. Itu istilah ya. Samalah iman. Iman pada bahasa maknanya lughah membenarkan. Yang kita nak bincang bukan pada bahasa. Yang kita nak bincangkan pada istilah syarak. Ini tuan-tuan saya sebut ni sebab hari ni banyak orang tak boleh bezakan istilah tu di sudut syarak dan di sudut bahasa. Tak apa, nanti saya ceritakan macam mana jadi salah faham ni. Adapun hakikat iman pada syarak. Jadi yang kita nak bincang di sudut syarak ni, iman dia apa dia? Menurut pendapat para ulama muhakkik, ulama-ulama yang dipanggil muhakkikun, ulama ahlu tahqiq, daripada Asy'ariyah dan Maturidi. Asy'ariyah ini suatu aliran akidah yang kita ikut, yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Kita panggil Asy'ariyah. Jadi kita ni pengikut Asy'ariyah. Dia macam kita dalam mazhab, kita mazhab Syafi'i, ya, Maliki, Hanafi. Jadi dalam akidah dia ada dua mazhab ahli sunnah. Satu dipanggil Abu Hasan Asy'ari, dipanggil Asy'ariyah. Satu lagi Abu Mansur Maturidi, dipanggil Maturidi, ya, ataupun Maturidiyah. Itu dua aliran yang diterima. Maka yang kita tolak antaranya Jahmiyah, Syiah, Rafidhiyah. Itu nanti disebut di belakang tu semua. Sebab apa kita tolak mereka ni. Taib. Jadi menurut ulama Asy'ariyah dan Maturidi, apa makna iman? Tasdiqu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma ulima maji'uhu bihi minad din bid-darurah. Ini maksud iman di sudut syarak istilahnya ya. Yang ni yang kita nak bincang di dalam ilmu akidah. Jadi iman yang atas tu, tasdik itu bahasa orang guna biasa. Lepas tu bila dia percaya Jesus itu Tuhan, itu iman dia. Itu pada bahasanya. Tapi pada syarak, tengok apa makna syarak. Iman pada syarak, tasdiqu nabiyyina, menyungguh-nyungguh dan membenarkan akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya iman. Kita membenarkan kenabian Nabi kita Muhammad. Membenarkan itu dengan hati. Pada setiap apa yang diketahui didatangkannya oleh Nabi daripada pekerjaan agama Islam dengan pengetahuan yang daruri. Daruri ini iaitu sekira-kira sekalian orang awam mengetahuinya, tiada berkendakkan kepada dalil. Daruri ini senang cakap, memang kita tahu dengan jalan yang simple, dengan jalan yang mudah. Mudahlah. Adakah Allah Ta'ala itu berkuasa? Iyalah. Takkan nak perlu fikir, kaji, tak perlu kaji. Itu maksud darurah, tak perlu pada kaji. Adapun macam penyakit COVID ni, ini perlu kajian. Jadi dia bukan darurah, bukan mudah, tapi tentang apa yang Nabi bawa ini, membenarkan Nabi dan apa yang dibawa oleh Rasul, kita terima dengan jalan yang mudah kita fikir. Adakah Adam itu Nabi yang pertama? Ya.
Kita dah tahu dah. Tak payah nak fikir banyak-banyak. Memang Allah sebut dalam Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan atas muka bumi ini khalifah. Maka awal-awal Allah jadi Nabi Adam. Tanyalah siapa pun, semua terima Adam adalah bapa seluruh manusia. Atau namanya darurah, mudah diketahui, tak perlu nak fikir. Kecuali lah tuan-tuan nak fikir yang dalam-dalam tu, itu namanya bukan darurah. Ini daruri ni mudah kita nak faham. Jadi di sini apa makna iman? Membenarkan kenabian Nabi Muhammad itu dengan hati. Sebab Nabi kata iman hahuna, iman duduk di sini. Yang jadi masalahnya di sini tidak ada keyakinan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang jadi masalah ni. Jadi masalah di sinilah. Yahudi Nasrani. Kenapa Allah murka dengan Yahudi? Kenapa Allah kata Nasrani itu sesat? Kerana mereka ni diutuskan nabi-nabi. Nabi-nabi selepas Nabi Ibrahim. Nabi-nabi adalah daripada zuriat Nabi Ibrahim. Dan nabi-nabi ni banyak dari kalangan Bani Israel. Bermula daripada Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, nabi-nabi yang ada Bani Israel. Mengapa Bani Israel tak beriman pada Rasulullah? Mereka terima Nabi Yusuf, mereka terima Nabi Ibrahim, mereka terima Nabi Ishaq, mereka boleh terima Nabi Musa. Tiba-tiba Nabi Muhammad, mereka kata kami tak terima. Ini yang jadi rosak iman ni. Ni rosak akidah ni. Jadi apa beza dengan orang zaman kita hari ni? Saya terima Nabi-Nabi, Muhammad saya tak terima sebab Muhammad bukan Nabi, salah turun wahyu, dia kata. Ini kan kita dah bincang dulu, ini pahaman apa nama? Syiah. Tuan-tuan nak sebut Syiah pun takut, apa barang dia orang sini ni. Syiah tuan-tuan, itu sebab kita kata sesat pahaman dia, i'tiqad tu rosak. Menolak Nabi Muhammad ni tidak ada tasdik, tidak ada yakin, tak membenarkan Nabiyina Muhammad ini, merosakkan akidah ni. Ini namanya iman kita. Membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dah tolak Nabi Muhammad, macam mana nak terima ajaran-ajaran yang Nabi bawa? Sebab tu kita heran dengan puak Syiah, dia tak terima Nabi Muhammad sebagai Nabi. Hari ni dia semayang, siapa yang mengajarnya? Ali. Sayyidina Ali pun tak kata beliau Nabi. Cuba tanya Syiah, siapa mengajar dia semayang? Diikut hadis juga. Apa hadis macam mana awak ikut? Hadis Muhammad lah, Muhammad pula dia. Tadi awak tak terima Muhammad, silap turun wahyu, macam mana ni? Bercelaru pahaman dia, bercelaru je. Awak pergi haji, siapa yang mengajar haji? Sayyidina Ali kan ajar? Tak, Muhammad yang mengajar. Apa awak tak terima Muhammad? Tak ada tasdik terhadap Nabi Muhammad ni. Kita pun pelik, bercelaru, dia pun bercelaru, dia pun tak, kita orang pun siapa yang mengajar dia ni? Nanya dia. Pak tu bila orang tolak fi kulli ma ulima, apa yang dibawa, yang diajarkan oleh Rasul dia tolak, kita tanya dia, kalau kita awak ikut siapa? Macam hari ni anti hadis, tak terima Rasulullah, kita ikut Quran, dia kata. Kalau awak ikut Quran, kita nak tanya, macam mana awak tafsirkan ayat Quran tu? Dia, apa dia panggil, guru kami yang tafsirkan. Jadi awak ikut siapa? Dia ikut guru dia. Sedangkan guru kita yang mengajar kita Quran, Rasul, yang menafsirkan Quran, Rasul. Jadi bila tolak Nabi Muhammad, siapa yang mengajar semayang? Cuba tanya anti hadis, siapa ajar dia semayang? Rupanya dia create sama dia je. Itu sebab jadi sesat tu. Akhirnya puak-puak anti hadis kata semayang ni Quran sebut 3 kali, sedangkan Rasulullah sendiri mengajar kita 5 kali. Batu Quran menyuruh kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu tasdiqun nabiyina. Ini iman ni, membenarkan Nabi. Begitu juga bila orang menolak Rasulullah, mengatakan ada nabi yang lain selepas Nabi Muhammad. Semuanya ini menyebabkan tasdik terhadap Nabi Muhammad itu sudah hilang. Ini iman, ini hakikat iman pada syarak kita. Jadi iman itu apa dia? Tasdiqun nabiyina, membenarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati ni, di hati. Sebab Nabi sudah isyarat iman tu di sini. Iman tu di hati kita. Tayyib. Dan iman itu di hati dan
Kita beriman dengan apa yang didatangkan oleh Nabi, apa yang Nabi ajar kita ikut. Sembahyangnya, ambil wuduknya, semua ikut Nabi, kerana Rasulullah menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Baik, itu hakikat iman. Maka hakikat iman menurut pendapat mereka itu basit. Siapa mereka itu? Menurut Asy'ariyah dan Maturidi, basit. Basit ini maknanya benda yang sangat mudah, simple. Mudah, tiada bersusun. Iaitu iman tadi tasdiq. Hati membenarkan jua pada yang tersebut itu. Kita benarkan dengan hati kita. Adakah Rasul Muhammad itu Rasul? Ya. Adakah Adam itu Rasul? Ya. Adakah Ibrahim itu Rasul? Ya. Tasdiq, membenarkan. Adakah Allah itu Esa? Ya. Adakah Allah Ta'ala itu punya anak? Tidak. Itu kita membenarkan. Hati kita membenarkan Esanya Allah Ta'ala ni. Ini yang kita nak jaga, tuan-tuan. Inilah yang rosak dalam hati umat manusia hari ini. Hati mereka tidak punya iman terhadap Rasul, terhadap Allah. Dan ada orang tanya, kenapa mesti kita fokuskan pada Rasul? Baik, begini hadirin para jemaah. Terhadap Allah Ta'ala ni, memang orang boleh terima Allah. Cuma hari ni yang menyebabkan mereka sesat, mereka membanyak-banyakkan Allah. Tuhan ni banyak. Itu sesat yang pertama. Sesat yang keduanya, manusia hari ini bila mereka menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah yang mengenalkan kita dengan Allah ni pun Rasul? Bukankah yang membacakan Quran pada kita pun Rasul? Sebab tu bila anti hadis kata kami tak terima Muhammad sebagai Rasul, soalannya Quran diturunkan pada siapa? Pada Rasul. Pas awak terima pula. Cuba tanya macam mana awak kejap terima, kejap tak terima ni? Kalau Rasul ada, betul Rasulullah yang bacakan Quran, wahyu tu. Habis awak kata awak tak terima Muhammad. Saya nak tanyalah, siapa yang baca Quran tu? Siapa yang terima wahyu Quran? Dia pun bela. Kan bukan ke Muhammad yang menerima Quran, Muhammad yang membaca Quran. Ayolah dia kata. Pasal awak tak terima Muhammad macam mana? Di situlah asalnya siapa menolak Nabi Muhammad sebenarnya dia menolak segala-galanya. Dia tolak tentang Allah. Dia tolak Quran, dia tolak malaikat, kerana yang menceritakan semua itu siapa dia? Rasul. Rasul yang menyampaikan. Jadi kalaulah tak terima Rasulullah, kita pun kadang-kadang heran. Dia baca Quran macam mana? Sedangkan Quran itu diwahyukan kepada Rasul. Jadi maknanya macam mana dia terima Quran? Heran tak? Jawapannya, mereka sendiri pun celaru. Jadi kita jangan jadi celaru macam dia orang. Batu beriman pada Rasul ni, kata para ulama, sebesar-besar perkara. Walaupun beriman pada Allah tu utama, tapi beriman pada Rasulullah Nabi Muhammad itu sebesar-besar perkara. Boleh faham? Beriman pada Allah yang utama, beriman pada Rasul sebesar-besar perkara. Sebab bila orang tolak Rasulullah, semua dia akan tolak. Kerana Rasulullah lah yang mengenalkan kita dengan Allah yang Esa. Rasulullah lah yang menerangkan tentang syurga neraka. Rasulullah lah yang menerangkan apa yang ada dalam Al-Quran. Semua daripada Rasul. Sebab itu kita disuruh ahli sunnah bersama dengan sunnah wal jamaah, dan jamaah yang bersama dengan Rasul. Itu tasdiq dengan hati. Adapun iqrar, habis masa dah. Adapun iqrar dengan dua kalimah syahadah. Sebab nanti disimpulkan akhirnya ada tiga. Iman ni tiga. Satu dengan lidah, satu dengan hati, satu lagi dengan anggota. Tapi yang jelas dua, dengan lidah dan hati ini benda mustahak. Tapi yang paling mustahak sekali, hati kita menerima Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun iqrar dengan lidah, iqrar ni kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
dengan dua kalimah syahadah, maka ia bukan hakikat iman. Tapi dia iman, tapi bukan hakikat. Kita bincang ni hakikat iman. Apa yang dimaksudkan iman yang sebenar-benar? Ya, ni membenarkan dengan hati. Nanti akan dibincang macam mana kalau hati saja membenarkan, lidah tak pernah memperakui Muhammad Rasulullah. Di situ duduk yang kedua, ikrar dengan lidah itu. Ikrar. Ikrar ni pengakuan, perakuan ataupun pengakuan. Jadi bukan hakikat iman. Ia hanya menjadi syarat pada melakukan segala hukum Islam di dalam dunia jua. Kata Syekh Sa'duddin di dalam syarah Aqaid, kaul pendapat inilah yang dipilih oleh Syekh Abu Mansur, kerana tasdik yang di dalam hati itu sungguh pun ia hakikat iman, tetapi ia batin tersembunyi. Maka tak dapat tiada baginya daripada ada alamat, ada tanda yang menunjukkan atasnya, iaitu iqrar dengan dua kalimah syahadah, supaya diperlakukan atasnya segala hukum Islam di dunia. Baik, apa maknanya perenggan ini? Perenggan ini menyebutkan, sekarang ni kita masuk yang kedua. Adakah ikrar kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu termasuk dalam hakikat iman? Maka kata Syekh Sa'duddin dalam syarah Aqaid, pendapat yang terpilih di sisi Syekh Abu Mansur, hati ni benda paling mustahak. Adapun ikrar di lidah ni, ikrar kita perlu juga, nanti kita akan tengok perlu ikrar. Kerana macam mana kita nak uruskan jenazah dia kalau dia mati, kalau dia tidak pernah mengucap syahadah? Walaupun hati dia menerima Allah, menerima Rasul, tapi tak pernah bersyahadah. Ada ke orang macam tu? Ada, tuan-tuan. Ada. Hati dia terima Allah yang Rasul. Hati